Okey, boleh kita mulakan 5 minit awal. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Pada pagi ini bersama-sama kita adalah Tuan Alif Haikal. Beliau adalah seorang digital marketer. Pada pagi ini saya akan bertanya kepada beliau apa sebenarnya kerjaya sebagai digital marketer ini supaya tuan-tuan dan puan-puan memahami peluang-peluang yang ada dalam kerjaya baru ini. Selamat datang Tuan Alif. Selamat datang Puan. Baik, Tuan Alif. Ini namanya digital marketer ini. Bunyinya macam besar betul lah. Ini adakah orang yang hendak menjadi digital marketer ini perlu ada ijazah dalam bidang marketing? Baik, bila sebut pasal digital marketer ni, sebenarnya dalam pekerjaan digital marketer ni dia ada banyak pecahan-pecahan. Pecahan-pecahan ni maksud dia skill dia ada macam-macam skill. Ada skill buat iklan di Facebook, ada skill buat ayat iklan, ada skill buat poster iklan, itu dari iklan sahaja. Ada juga macam skill-skill yang lain, kalau Google ada Google Ads. Sekarang dah ada TikTok Ads. Ada juga iklan yang ini yang saya sebut tadi, iklan-iklan yang kita kena bayar bila kita nak guna. Ada juga iklan yang kita tak bayar, maksudnya kita post sahaja. So ada orang dia menjual di personal Facebook. So sebenarnya mungkin di belakang dia ada orang yang menuliskan ayat-ayat iklan copywriting untuk dia. Ada orang yang reka design dia punya poster untuk dia post dekat personal Facebook dia tiap-tiap hari. Yang terkini selain TikTok mungkin kita dah biasa dengar Shopee. Dekat Shopee pun kita boleh masukkan dia di bawah digital marketer. Tapi bukan bermaksud kita buat semua kerja tersebut. Macam saya kata tadi, dia ada skill-skill yang berbeza. Contoh macam saya sendiri, saya punya pengkhususan dalam Facebook Ads. Saya buat iklan dalam Facebook Ads. Itu digital marketer lah. So maknanya digital marketer ni tajuk besar. Macam kita cakap engineer tajuknya besar. Tapi ada pengkhususan engineer tu sendiri. Sama juga kalau kita jadi doktor tu umum, tajuknya besar. Tapi doktor ada doktor mata, doktor bedah, doktor haiwan. Digital marketer pun begitu. Jadi sebab tu ruang lingkup kerja dia besar, jadi peluang pekerjaan dia tu akan jadi lagi besar. Pada masa depan, kita tak cerita masa depan, pada masa sekarang pun ramai orang dan banyak syarikat yang tiap-tiap hari dia iklankan jawatan digital marketer dengan skill yang berbeza lah ikut keperluan bisnes masing-masing. Baik, Tuan. Tuan, ini digital marketer ni, ini suatu kerjaya baru. Apa dia punya minimum syarat kelulusan minimum untuk terjun menjadi seorang digital marketer ni? Baik, perkara bagusnya pasal digital marketer ni, kerjaya ni dia tak perlukan kita ada ijazah. Tak perlukan kita ada apa-apa sijil. Maknanya nak menunjukkan kita ni ada kemahiran ke atas skill tersebut. Kita cuma perlu ada at least kita pernah belajar, ataupun kalau kita tak pernah kalau kita baru nak belajar pun ada banyak syarikat juga yang menawarkan untuk orang yang daripada zero. Maknanya kita masuk dan kita belajar. Ada juga yang macam saya, kita cuma tunjukkan kita punya portfolio. Maknanya apa kerja yang kita dah pernah buat sebelum ni. Macam saya sendiri, saya punya degree lulusan agama. So jadi dia tak ada kaitan pun. Tapi kita boleh bekerja. Maknanya kalau kita ada sijil ataupun ada degree atau ada kelulusan yang tak berkaitan dengan bidang ni pun, tapi kita ada kemahiran dalam bidang ni, kita boleh masuk bekerja. Jadi maksudnya macam ni Tuan, katakanlah ya, anak saya ni, dia ni tahfiz. Dia ni tahfiz. Jadi dia tak ada SPM.
Bolehkah dia terjun masuk dalam bidang digital marketing ni? Boleh. Sebenarnya kalau kita patah balik 3-4 tahun yang lepas, sebenarnya banyak syarikat dia ambil pelajar-pelajar yang baru habis SPM ataupun yang tak ada SPM pun, ada PMR sahaja. Dia ambil, maknanya ada kelulusan tak ada kelulusan dia ambil dan dia ajar daripada basic. Sebab golongan ni dia percaya kalau ajar daripada kosong lagi senang nak mengajar daripada orang yang dah pandai macam-macam. Oh. Tapi apa yang saya nak cakap ialah dia tak ada keperluan dari segi kelulusan yang spesifik ataupun latar belakang tertentu. Dia cuma kalau kita belum ada knowledge, kita cuma perlu ada kemahuan nak belajar sampai kita pandai. Itu sahaja dia punya keperluan dia. Baik, Tuan, itu dari segi kelulusan akademik tak perlu ada apa-apa kelulusan yang spesifik. Berkenaan dengan bakat pula, Tuan. Apa bakat yang sangat sesuai untuk terjun ke dalam kerjaya sebagai digital marketer ni? Bakat apa yang sangat bagus? Saya fikir bakat yang paling penting ialah anak kita ni ada minat dengan social media. Dia ada minat dengan social media. Kalau dia ada minat dengan bahagian kreatif, dia minat dengan design gambar. Kalau untuk menulis iklan, dia ada minat untuk menulis. Maknanya kalau anak kita minat menulis, biasanya kita fikir menulis buku, menulis blog. Sebenarnya ada satu lagi kerjaya yang mungkin anak kita boleh explore, menulis iklan. Menulis iklan ni bukan sekadar copywriting yang kita tulis post kat FB. Ada juga menulis iklan untuk website. Ada juga menulis iklan, kemudian tulisan tu akan di-convert menjadi video. So pecahan dia tu jadi besar. Tapi maksudnya anak kita ada peluang bermula daripada sekarang. So, kalau kita bermula umur macam saya, umur 31 nak mula, mungkin lambat lagi nak tunggu expert. Kalau anak kita bermula sekarang, umur 18, umur 19, mungkin lagi 3-4 tahun dia dah jadi expert. Maksud expert tu apa, Tuan? Dalam digital marketing lah, bila Tuan kata anak kita dah jadi expert, dah jadi pakar, itu maksudnya dia sudah ada apa tu? Bila dia dah expert tu, maksudnya dia pakar tu tahap dia bila dia nak menulis. Kalau iklan dia nak menulis, dia dah tak perlu bimbingan senior ataupun mentor. Dan dia dah boleh tahu, untuk produk macam ni dia nak tulis macam mana. So orang yang macam ni dia biasanya dah akan dibayar mahal ataupun dibayar setara lah ikut kemahuan dia. Kalau macam teknikal, dia dah tak perlu nak rujuk sesiapa. Dia dah faham lah apa butang nak tekan, kalau jadi masalah macam mana nak repair. So kalau awal-awal ni dia tak faham lagi, dia perlu bimbingan, dan dia sebab benda ni dia perlukan ilmu pengalaman. Makin banyak kita buat, makin banyak yang kita akan tahu. Sebab tu saya sebut 3-4 tahun macam tu, sebab kalau dia bekerja selama tempoh tu dalam bidang yang sama, maknanya dia dah melalui pelbagai jenis masalah. Maka dia akan makin mahir sampai satu tahap dia boleh, kita kata expert tu, dia boleh jadi macam konsultan bagi nasihat. So bos tak payah cakap macam mana nak buat, dia sendiri yang akan propose kat bos, kita kena buat begini dan begitu. Tuan, pintu masuk kerjaya ini, di mana pintu-pintu masuk tu? Okey, baik. Pintu masuk kerjaya ni yang paling cepat lah, maknanya kita boleh pergi ialah kita kena kenal pasti syarikat-syarikat yang dia punya praktis dia memang gunakan digital marketing. Digital marketing maknanya macam syarikat yang buat e-commerce, buat jualan melalui website, syarikat yang menggunakan Facebook Ads untuk buat iklan untuk dapatkan customer, syarikat yang menggunakan Google Ads,
Dan syarikat-syarikat ni kalau kita pergi dekat dalam dalam website-website cari pekerjaan macam My Job Street, My Future, A Job Team, biasanya mereka akan iklankan dengan keyword digital marketer. Tapi dekat bahagian description tu kita kena baca jugalah apa dia punya keperluan yang dia minta, sesuai tak apa yang kita mohon. Yang kedua, kalau kita mak ayah, kita berkawan dengan business owner. Business owner yang berkaitan dengan digital marketing ni lah. Sebab pusing-pusing pun business owner ni tak ramai. Kalau kat Kelantan dengan Terengganu dia ada kumpulan dia. Kalau kat utara dia ada kumpulan dia. Kat Lembah Kelang pun ada kumpulan dia. Kalau kita pernah join mana-mana kelas ataupun mentor business, mereka pun boleh tunjukkan kita mana company-company yang ada peluang begini. So maksudnya dia punya jalan ataupun lubang dia tu mudah lah. Oh, jadi maknanya untuk menjadi digital marketer ini, pintu masuk yang utama adalah bekerja di syarikat yang ada betul. e-commerce. Betul. Lazimnya, Tuan, ni nak tanyalah ya, di kalangan bisnes orang Melayu ni, syarikat-syarikat macam mana tu yang memerlukan, yang nak cari pekerja baru. Anak kita ni bodoh lagi kan, dia nak masuk, dia nak belajar sambil bekerja. Syarikat orang Melayu yang macam mana tu lazimnya yang memerlukan pekerja calon pekerja digital marketer ni? Biasanya syarikat yang macam ni dia syarikat yang di tengah-tengah lah. Dia bukan syarikat yang baru bermula. Kita boleh kata dia dah 2 ataupun 3 tahun ke atas dalam industri. So bila dia dah 2-3 tahun ke atas dalam industri, dia dah ada beberapa orang staff. Dia ada beberapa orang staff. So dalam staffing dia tu ada staff yang senior. Jadi dia akan tawarkan untuk ambil orang yang daripada zero. Sebab biasanya orang yang daripada zero yang tak tahu apa-apa ni, dia akan ajar daripada zero. Dan biasanya dia tak akan tawarkan gaji yang tinggi lah. Ibaratnya benda tu macam kita punya praktikal ataupun belajar sambil bekerja lah. So diorang company yang begini yang akan tawarkan kepada anak-anak kita. Kalau lagi, tapi satu lagi, kalau anak kita pergi belajar dah ada skill, maknanya dia dah ada basic. Kalau yang dah ada basic, ada juga company yang macam ni. Ini biasanya company-company yang baru bermula. Tapi bos ataupun majikan tu dia ada intention ataupun pengetahuan tentang digital marketing. So instead of dia nak kena ajar pada orang yang daripada kosong, ada syarikat yang ambil orang yang dah ada basic. So bila orang yang ada basic ni masuk bekerja, dia akan asah lah. Dia akan terus asah je. Dia tak perlu ajar daripada macam kalau Facebook ad, Facebook ad tu apa, nak tekan butang mana. Dia tak perlu ajar benda tu. Dia just tunjuk dari technical apa, strategi macam mana. So yang macam ni pun ada. So bila kita biasanya kita akan apply, untuk permulaan kita akan pergi masuk dekat syarikat yang beginilah. Dia punya revenue business pun tak besar. Mungkin sebulan dalam 30 ke 100 ribu sebulan. Tapi anak-anak kita akan dapat banyak knowledge daripada syarikat kecil ni. Kemudian baru kita boleh fikir untuk lompat ke company yang lebih besar. Dia untuk anak kita yang zero lah, yang zero lah. Maksudnya itu pekerjaannya yang pertama lah. Lazimnya apa yang dia akan belajar dulu di tempat kerja tu, lazimnya lah. Lazimnya untuk yang baru ni dia akan ajar menggunakan medium iklan lah. Medium iklan yang kita gunakan dalam syarikat. Contohnya kalau syarikat tu gunakan Facebook Ads. So dia akan didedahkan okey, macam mana nak guna Facebook Ads, macam mana nak buat iklan dengan FB Ads. Lepas tu kalau ada copywriting, macam mana nak tulis copywriting. Dan kalau kita pakai gambar, okey, apa apps ataupun apa tools yang alat yang kita gunakan untuk design gambar. So dia akan didedahkan dulu dengan perkara basic.
dalam masa sama dia akan ada senior yang akan pantau lah. Sebab paid advertising ataupun iklan berbayar ni dia melibatkan duit kan, so dia kena ada senior yang pantau supaya nak kawal kos kat situ. Itu benda-benda asas. Maksudnya bila dia masuk tu dia akan belajar yang basic. Tuan, untuk syarikat-syarikat yang mengambil zero ni, calon digital marketing yang masih zero ni, lazimnya lah apa yang dia cari, kena ada komputer ke, kena ada Apple handphone ke, lazimnya lah. Okey. Sebenarnya benda yang paling pertama dia cari ialah dia akan cari orang yang ada kemahiran berkaitan bidang walaupun basic. Sebab sekarang kan senang orang boleh belajar. Even dalam YouTube pun ada orang share macam mana nak guna Facebook Ads, Google Ads. Company-company ni sama ada dia dah establish ataupun dia baru bermula, tak kisah apa company, dia akan tengok benda tu dulu. Walaupun kita belum ada bukti, maknanya dia tak ada portfolio. Yalah, kita baru belajar, mana ada kita ada punya portfolio, kita tak ada portfolio kan. Tapi kita bagi tahu dalam interview, kita belajar. Kadang-kadang setengah majikan ni, macam saya sendiri, saya akan tanya belajar dengan siapa, belajar di mana. So kita kenal lah, kita kenal. Kebiasaannya kita kenal tempat-tempat yang belajar, sebab pusing-pusing macam mana pun digital marketer ni yang mengajar tak ramai. Kalau di universiti pun tak banyak, tapi subjek dalam universiti ni pun kadang-kadang kita terpaksa tanya apa yang dia belajar. Okay. So itu memang kelebihan lah. Siapa yang anak kita pernah pergi kelas ataupun pernah pergi belajar tentang digital marketing, dia memang akan ada kelebihan kat situ dengan orang yang tak ada apa-apa langsung. Kemudian baru dia tanya benda lain macam attitude, kita punya latar belakang education. Tapi yang keutamaan dia, calon tu dia ada basic. Basic ni maksudnya bukan basic dia dah pandai buat. Dia dah pernah belajar dan dia tahulah sedikit macam mana nak mula. So walaupun dekat dalam company tu dia akan diajar semula, tetapi kenapa syarikat pilih orang macam ni, sebab dia boleh cepat. Dan kita tahu orang tu ada minat. Orang ada minat ni kan kalau tak disuruh dia akan pergi belajar sendiri. Itu yang penting. Orang yang tak pernah belajar apa berzero, kita tak tahu dia minat ke tak. Jadi bila kita hire dia, kita ajar dia, kemudian baru kita tahu dia minat atau tidak. Baik Tuan, dari segi personality kan anak kita kan ada personality kan. Betul. Sebagai contoh, anak kita ni jenis yang suka outdoor. Suka memancing, suka naik basikal ramai-ramai, panjat gunung ke, atau dia suka baca buku, atau dia suka macam-macam lah. Personality yang sesuai untuk jadi digital marketer ni lebih kurang lah Tuan. Ni macam mana tu personality yang sesuai? Okey, sebenarnya kebanyakan kerja dalam digital marketer ni kita buat sorang-sorang. Bukanlah, kalau kita dalam kumpulan pun masing-masing ada kerja masing-masing, kita akan duduk depan laptop kita akan siapkan kerja kita. Jadi orang-orang yang jenis kalau minta abang cakap jenis tak bersosial, memang sangat sesuai lah untuk dia. Tapi untuk anak kita yang jenis buha pun tak ada masalah sebenarnya, sebab dia boleh pergi ke syarikat yang ada group of marketer. So dia bekerja dekat situ. Tapi untuk orang yang jenis introvert lah, maknanya dia tak suka bercampur dengan orang, dia pun boleh buat juga kerja tu, sebab semasa dia buat kerja tu dia tak perlu berkomunikasi dengan orang sekeliling. Hanya bila dia kerja dah siap baru dia mungkin report dekat dia punya senior ataupun report kepada dia punya bos. Even dia nak duduk buat kat rumah pun janji kerja siap. Itu benda penting dalam digital marketer, sebab dia tak memerlukan kita untuk tanya ataupun untuk approval, kena buat macam ni ke, kena buat macam tu ke, tak. Dia buat dah siap baru tunjuk. Maksud dah siap tu apa Tuan? Maksud dah siap, contoh kalau kita kena tulis ayat iklan,
kita fikirlah sendiri macam mana nak tulis sampai ayat iklan tu dah siap. Lepas tu kalau kita tak ada kuasa ataupun tak diberi kuasa untuk terus publish dalam social media, kita submit lah kepada kita punya senior, okey atau tidak. Maksudnya semasa proses kerja nak disiapkan tu, tak ada siapa kacau kita. So kalau macam kita buat bangunan, mungkin kita perlukan beberapa tenaga kan, dan kita akan buat kerja sama-sama, seorang angkat batu, seorang bancuh simen, dia kena buat bersama-sama. Digital marketing ni dia tak perlu awak buat website, okey dia buat website, awak buat copywriting, dia buat copywriting, masing-masing siapkan kerja masing-masing. Oh, dia macam itu Jadi bermakna kalau anak kita ni jenis yang suka outdoor pun boleh. Boleh. Kalau anak kita ni jenis yang suka bekerja seorang-seorang, pendiam, dia suka banyak berfikir, pun boleh. Boleh. Oh. Baik Tuan, saya nak tanya lah. Digital marketer ni, dia punya masa depan ni bagus ke? Okay. Dia boleh jadi sampai puluh-puluh ribu ke gajinya. Katakanlah selepas 15 tahun umpamanya kan. Dia menekuni bidang ini. Bolehkah pendapatannya tu macam doktor pakar selepas 15 tahun dia boleh dapat 30,000 sebulan. Jadi kalau jurutera pun kan boleh sebagai digital marketing ni. Boleh ke Tuan? Okey, kalau masa saya mula-mula terjun dengan digital marketing ni, waktu tu saya dengan Facebook lah, saya belajar tahun tu tahun 2014. Tahun tu kalau ni pengalaman saya sendiri, abang saya pun dia tak faham adik aku ni kerja apa. Sebab saya duduk dekat rumah, saya tak ada office. Dia akan tanya, tak masuk kerja ke hari ni? Tapi ada hari yang saya pagi-pagi dah keluar. So waktu tu abang saya nak cerita, abang saya dengan saya ni beza 2-3 tahun je. Dia pun tak berapa faham macam mana masa depan digital marketing. Tapi sekarang kalau tuan-puan pergi dekat jawatan kosong yang ada, kita type digital marketer, kita akan nampak ada orang menawarkan gaji yang serendah, yelah yang rendah dah tentulah kita tahu 1,000 lebih, 1,500, 1,800 macam tu. Tapi dia ada tawarkan sampai 8,000, 9,000, 12,000, 15,000. Tapi yang macam tu maknanya skill dia dah lain lah, keperluan dia dah lain. Dia bukan orang yang biasa boleh apply. Dia telefon kat situ experience 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi balik pada soalan puan tu maknanya dia boleh pergi sampai macam tu. Dan memang saya sendiri ada kenalan yang memang dibayar sebanyak itu. Belah-belah ribu, puluh ribu. Yang ini dia bukan commission based, yang ni diorang basic salary. Tapi company yang diorang bekerja tu bukan company yang kecil lah, company tu dah besar. Dan bagusnya anak kita ni tak terhad bekerja dalam local company. Kalau dia nak pergi sampai international company pun dia tak ada masalah. Sebab dia tak ada kekangan. Kemahiran ni dia tak ada kekangan nak local ataupun international. Kita boleh pergi sampai ke luar negara. Bekerja dengan syarikat luar negara tapi kita duduk di sini, di rumah. Report kepada company, tapi company mungkin kat Jerman, mungkin dekat US. Dia sampai macam tu. Jadi pada masa depan saya fikir dia akan pergi lebih jauh. Pada masa depan dia akan boleh pergi lebih jauh sebab sekarang pun permintaan dah mula start banyak. Tuan, untuk menjadi digital marketer yang kemudian dia boleh naik lagi dalam bidang kerjayanya itu, lazimnya yang mampu naik sampai peringkat macam itulah, itu lazimnya mereka ini apa ciri-ciri dia orang ni? Apa kemahiran yang ada pada mereka tu? Satu perkara pasal digital marketing, dia ada skill yang
dia susah nak ditiru ajar. Ditiru ajar ni maksud saya pandai tapi saya nak ajar orang supaya mahir macam saya tak reti, saya tak tahu. Sebab benda tu kena melalui proses pengalaman. Buat baru kita dapat macam ni rupanya. So dia ada beberapa skill macam contoh. Kebanyakannya dalam skill iklan berbayar lah, buat Facebook advertising, buat Google Ads, kemudian strategis. Dia dah bukan orang yang klik-klik butang ni, dia strategis, dia plan. Apa funnel nak kena buat, iklan ni nak kena macam mana. Dia bagi direction kepada orang-orang bawah dia untuk capai target yang company tetapkan. So maknanya dia ciri-ciri dia ada dua jenis. Jenis yang pertama, skill-skill yang tak banyak marketer dia sanggup. Senang cerita, kalau kita biasa dengan iklan berbayar, tak ramai marketer yang sanggup spend sampai ribu-ribu ringgit ke puluh ribu sehari. Sebab nak monitor tu kita kena betul-betul cekap. Sebab kalau rugi, puluh-puluh ribu rugi sehari. Jadi ada marketer yang dia tak berani. Dia ada skill tu tapi dia tak berani. So dia duduk dekat bawah tu. So siapa yang berani ke depan, dia akan dapatlah skill tu. Bila dia dapat skill tu, banyak company akan grab dia lah. Company yang betul-betul nak perlukan. Sebab dia ada company yang dia tak nak ramai staff. Tapi dia willing to pay some amount lah. Jumlah yang agak besar sedikit. Tapi dia tak perlukan staff yang ramai. Satu lagi, strategis. Strategis ni sebab macam kita maklum lah, nak buat semua orang boleh buat. Dia boleh hire siapa nak buat. Tapi nak plan supaya strategi iklan tu, strategi marketing tu betul-betul berkesan, dia kena cari orang yang betul. Kadang-kadang ada company dia sanggup bayar konsultan. Konsultan tu maknanya konsultan tu adalah strategis lah. Dia bayar one off untuk dia dapatkan apa yang terbaik untuk bisnes dia. Tuan, macam anak kita ni, dia ni tahfiz kan? Dia ni tahfiz, jadi dia tak ada bahasa Inggeris sebagai contoh. Bolehkah dia masih juga boleh terjun dalam bidang digital marketing ni dan berjaya? Maksud berjaya tu maknanya dia boleh mendapat pendapatan yang selesa lah. Mampu hidup selesa lah, boleh ada kereta sendiri, boleh kahwin, boleh bayar sewa rumah, boleh tanggung 2 orang anak, bolehkah? Okey. Pandai bahasa Inggeris ni ada dua. Satu, pandai tu dia boleh baca. Dia boleh bacalah sikit-sikit sebab kat sekolah kan, sekolah rendah, sekolah menengah memang kita belajar bahasa Inggeris. Cuma dia tak pandai nak berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Pandai yang kedua memang dia pandai cakap. So sebenarnya dalam digital marketing ni kita cuma perlu pandai yang pertama. Pandai yang pertama sebab banyak terma-terma dalam digital marketing ni dia memang asalnya dalam bahasa Inggeris. So tak ada pilihan, memang kita kena biasalah sebut perkataan tu. Tetapi walaupun kita cuma pandai perkataan-perkataan, kita dalam komunikasi, kita boleh buat kerja tu. Sebab saya ada ramai kawan-kawan yang dia tak bahasa Inggeris tu, dia tak pandai bercakap. Cakap dia tak pandai. Dia maknanya dia tak boleh nak speaking lah. Tapi terma-terma tu dia boleh faham. Itu dah cukup. Sebab kita nak guna benda tu. Kita bukan nak bercakap dengan dia. Ya, betul. Kita nak guna saja. Jadi walaupun kawan-kawan saya ni yang saya kenal dia tak pandai speaking, dia boleh buat iklan dengan baik dan dia boleh dapatlah pekerjaan. Macam puan cakap, cukuplah. So kalau nak saya kata dia boleh dapat dalam 3,000 ke 4,000, ada yang sampai 5,000 sebulan. So dia boleh dapat benda tu. Tapi tak adalah dia masuk kerja terus dapat macam tu, tapi dia boleh bermula dan berdikit-dikit sampai dia betul-betul cekap dan dia ditawarkan dengan pendapatan yang sebegitulah daripada benda majikan ataupun klien dia. Tuan nak tanya lagi. Katakanlah anak kita ni mula-mula bekerja lah dalam syarikat. Dia bekerja dalam satu syarikat, dia dah pandai, kemudian dia ditawarkan gaji lebih bagus di syarikat lain.
Katakanlah selepas itu dia kahwin. Dia kahwin, dapat baby, jadi dia nak duduk rumah. Kalau dia nak duduk rumah, dengan pengetahuan dan pengalaman dia tu, bagaimana dia nak hidup? Ini gig ekonomi kan? Ekonomi gig ni, ekonomi bekerja sendiri ni, sebagai digital marketer tu, macam mana tu Tuan? Okey. Ini fakta lah. 2020 kita PKP. Antara orang yang tak dibuang kerja sepanjang PKP 2020 adalah digital marketer. Yang perform lah. Maknanya dia menjaga KPI dia. Sebab apa? Digital marketing ni kerja ni boleh dibuat di mana-mana asalkan ada internet dan komputer ataupun laptop. So walaupun dia duduk di rumah, dia boleh buat kerja dia macam dia berada di office. Even saya sendiri ada dalam company ada digital marketer ataupun ABS digital sendirilah. Saya, Tuan Firdaus, Tuan Aiman, kami tak masuk office pun. Tuan Firdaus mungkin ada masuk seminggu sekali. Saya masih dekat rumah, Tuan Aiman di Sungai Petani. Kami semua buat kerja di tempat masing-masing dan kerja kami siap. Maksudnya dia tak jadi isu kita nak kerja di mana. Cuma atas company tu sendiri, dia punya budaya kerja macam mana. Kalau dia memerlukan kita masuk office, kita kenalah masuk office. Tapi kalau company tu bagi kita punya kelonggaran ataupun dia punya budaya kerja, tak payah masuk office. Bila bos panggil meeting, baru datang. Ada yang macam tu. Bukan setakat agensi marketing. Dah banyak dah company-company praktis macam ni. Terutama sekali lepas PKP dan kita risau risiko COVID kan. Risiko jangkitan. Dah banyak dah company praktis macam tu. Datang office bila kita nak meeting je. Ataupun kita meeting online. So dia tak jadi masalah. Saya sendiri pun saya bekerja di rumah. Ramai juga kawan-kawan saya bekerja di rumah. Ada juga yang macam puan kata lepas kahwin nak kerja di rumah. Ada juga yang kerja dengan company, dia dah pandai sikit, dia nak buat bisnes sendiri, dia buat bisnes di rumah. Ada juga yang macam tu. Maksud dia nak buat bisnes sendiri tu, sebagai digital marketer, bisnes apa tu Tuan? Sekarang ni sebab kebanyakan yang ada sekarang yang saya nampak jenis dropship. Dropship ni maksudnya kita tak perlu pegang barang. Kalau kita jual e-book tu tak ada isu barang lah. Ni produk barang fizikal. Kita tak perlu beli barang. Tapi bila kita ada jualan yang berlaku dalam website kita, kita submit ke HQ. Jadi kerja kita ni cuma di hadapan laptop saja. Ataupun kalau ada WhatsApp, kita WhatsApp lah. Tapi begitulah dia punya keadaan dia. Sekarang ni dah ada yang macam tu pula. Dulu tak ada. Dulu kalau nak jadi ejen ke apa kena beli stok. Ada MOQ. Sekarang disebabkan digital marketing ni dah satu jadi industri yang berkembang, dia jadi satu lagi kerjaya yang buat iklan, dapat sale, dapat komisen. Ada pula yang macam tu. Dia dah berkembang macam tu pula. Jadi bermakna bagi kita yang hendak terjun ke dalam kerjaya digital marketing ini, bermakna ini kerjaya yang terus berkembang sumber-sumber pendapatannya. Betul. Berkembang ni pula satu daripada segi bagaimana bisnes menawarkan kepada digital marketer. Satu lagi medium untuk beriklan tu. Dulu ada Google, lepas tu ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, sekarang ada TikTok. Lagi 5 tahun kita tak tahu. Tapi dia punya asas dia digital marketer lah. So kalau macam saya pandai FB Ads, saya nak belajar Google Ads, sekejap je saya boleh pandai sebab asas dia sama. Sekarang nak ke arah TikTok, dia punya layout pun lebih kurang. Tak banyak beza. Ada 1-2 benda saja yang kurang tapi kita boleh mudah pandai. Oh, bermakna platformnya akan bertambah banyak. Tapi strateginya, cara berfikir, ilmu bantunya menggunakan yang sama. Betul. Tuan,
Takkanlah ya semuanya bagus belaka berkenaan dengan kerjaya sebagai digital marketing ni. Tentu ada dia punya stresnya, ada risikonya, ada kekurangannya. Cuba cerita sikit. Apa dia punya stres dan risiko menjadi digital marketer ni? Okey, susah kita tak sebut susah lah. Saya suka sebut cabaran. Saya suka sebut cabaran. Tapi mana-mana kerja pun ada cabaran. Yeah. Tapi cabaran digital marketing ni lainnya ialah sebab kita buat kerja berkaitan dengan marketing. Bila sebut berkaitan marketing, dia adik-beradik dengan sale. So ada setengah company dia letak KPI kita sebelah-sebelah tu dengan sale. Ataupun kalau tak sale macam kita biasa dengar dapatkan leads, dapatkan prospek. Ataupun kalau kita sekadar menulis copywriting tu kena convert. Kan? Convert tu maksudnya boleh menghasilkan jualan. So itu benda yang kita kena sentiasa perform. So bila kita tak perform, habislah, memang kita kena menjawab lah dengan kita punya bos. Bos kita akan tanya. So benda ni memang hari-hari, seminggu sekali kita kena kena present, lepas tu kita kena jawab. Kalau macam saya buat iklan, tiba-tiba iklan tak jadi, iklan rugi. Saya kena fikir macam mana nak bagi benda ni untung. Kalau bulan ni rugi, bulan depan saya nak kena fikir macam mana bulan depan punya result boleh cover rugi bulan lepas. Tapi disebabkan cabaran dia macam ni lah, bos ataupun majikan kita sanggup bayar kita mahal. So dia ada win-win situation lah. Awak perform, company untung, saya bayar mahal. Tapi kalau awak tak perform, company rugi, awak mungkin tak lama lah dekat dalam tu. Itu yang sangat utama dia lah. Nak memastikan kita sentiasa perform. Tapi tempat kerja lain pun kalau kita tak capai KPI, bos akan buang juga. Cumanya ini dari sudut executionnya secara digital marketing. So dia macam benda baru kan. So orang dulu tak pernah ada benda macam ni. Orang dulu mungkin salesman. Tapi ni kita kerja digital marketing. Tulis iklan lah, buat design poster lah. Kalau macam orang buat gambar tu, tiba-tiba kena buat 10 gambar. Besok nak kena hantar. Dia stress dia macam tu lah. Tapi kita tak boleh kata ada setengah designer dia nak kita susun. Kalau nak gambar kena susun, kena minta 3 hari awal. Tapi kita kena faham juga bila kita buat iklan, tiba-tiba iklan tu mahal dan kita perlukan kreatif yang baru. Tiba-tiba kita punya senior kata, buat 10 gambar baru, besok aku nak pakai. Kena buat lah. Dia stress dia macam tu. Itu contoh lah. Contoh stres kerja yang natural lah. Yang natural lah kepada kerjaya digital marketing tu. Bermakna dia ni kena ada skill problem solving yang bagus lah. Betul. Dia kena kreatif dalam problem solving. Dia kena bekerja independent. Dia pandai bekerja seorang-seorang. Kalau dia jenis tunggu senior ataupun bos cakap, memang dia tak boleh pergi jauh dalam kerjaya ni. Dia memang kena, macam puan cakap, problem solving, dia kena selangkah ke depan lah. Dia tak boleh tunggu. Macam iklan mahal, tak payah, jangan tunggu bos tengok iklan mahal. Kita dah tahu iklan mahal, tutup iklan, repair iklan. Bila bos tanya, okey, saya dah ubah macam ni. So bos kita pun okey lah, maknanya kita dah take action. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, lepas tu kita jawab entahlah, habislah. Jadi bermakna orang yang boleh maju, boleh dapat income yang tinggi ni, dia kena problem solving dia tu kena cekap. Betul. Dia kena berani buat eksperimen. Betul. Dia boleh bekerja secara independen. Dia tak bergantung kepada orang lain.
maknanya macam dia dah tahu apa KPI-nya, dia kena buat. Betul. Oh, bermakna dia memerlukan keyakinan Diri yang um, apa tu? Keyakinan mencapai dia punya KPI sendiri. Okey. Tuan, lazimnya lah Tuan. Katakanlah saya ada anak ni, anak perempuan ni, saya rasa macam okeylah. Saya nak galakkan dia masuk terjun ke dalam bidang ini. Saya tengoklah daripada apa yang Tuan cakap tu macam sesuai lah untuk orang perempuan kan? Macam sesuai. Baik, langkah pertama sebagai seorang ibu, apa patut saya buat? Apa pelaburan yang saya patut buat? Kalau kita nak cerita anak baru lepas habis belajar SPM ni lah. Kita sebenarnya boleh tengok kecenderungan anak kita ni dia minat bidang kerjaya macam mana. Tapi kalau anak kita tak pernah tahu tentang digital marketing, kita sebagai mak ayah kita kena berceritalah dekat dia. Tunjuk dekat dia, bercerita supaya dia dapat gambaran. Tapi selebihnya kalau dia minat dia akan explore untuk tahu lebih lanjut lah digital marketer tu apa. Sebab biasanya mak ayah lebih bercerita kepada peluang pendapatan pada masa depan. Sebab mana-mana anak-anak kita nak sambung belajar, dia akan fikir supaya dia dapat kerja. Tapi kita tak naklah bila anak kita habis belajar, tiba-tiba kerja tu dah tak ada. Ataupun demand tak ada, kerja tu dah berkurang. Keduanya, kita boleh hantar anak kita untuk belajar kelas-kelas berkaitan digital marketing. Bila dia dah ada minat, kita dah nampak dia dah start explore, kita hantar dia pergi belajar. Supaya dia dapat gambaran dan dia boleh praktik benda tu, so dia boleh confirm, aku minat dengan benda ni. Sebab dia macam kita minat melukis tapi kita tak pernah pegang pen, tak pernah melukis, tak mula pegang papan lukis. So kita tak tahu kita betul-betul minat. Macam saya kecil-kecil dulu pegang pensel warna macam best, tapi bila start melukis, saya tak pandai. Jadi minat tu dia terhenti kat situ je lah. So anak kita yang dah minat, kita cuba hantar dia kelas yang kecil-kecil, yang dia boleh belajar dalam tempoh masa yang pendek. Sebab kalau macam SPM ni nak tunggu tawaran masuk universiti pun mungkin lambat lagi. Jadi selang masa tu kita boleh hantar anak kita untuk pendahan. Tapi kalau anak-anak kita dah masuk universiti dan dia dekat universiti, kita tengok, saya tak tahulah sekarang, dulu masa zaman saya ada ramai kawan-kawan yang buat bisnes ni lah, buat bisnes tu lah, ada yang start blogging lah, menulis dalam website lah. Kalau kita perasan anak kita ada cenderung ke atas digital marketing, dia ada aktiviti yang dia buat sendiri di belakang kita, maknanya kita mula-mula tak ambil tahu, lama-lama kita tahu sendiri kan. Kita pun boleh support dia dengan hantar ke kelas-kelas berkaitan dengan digital marketing. Dekat situ dia akan dapat, sebabnya dalam kelas ni selain dia dapat belajar, dia akan dapat explore pecahan bidang. Kalau dia cuma tahu menulis, mungkin dia tak tahu rupanya selain dia pun menulis, dia pun kena pandai buat desain gambar. Sebab bila kita tulis ayat iklan, biasanya kita kena ada gambar. Mungkin dia akan cenderung kepada video sebab ada orang convert ayat iklan menjadi video. Content writing lah, video writing lah. Lepas tu mungkin dia akan nampak ada website. Website pula banyak pula cabang dia. Lepas tu mungkin tiba-tiba sampai Shopee. Jadi bermakna sebagai ibu bapa, pelaburan yang bagus untuk mendoronglah anak kita ni discover mengenali bakatnya, mengenali aptitude-nya, kecenderungannya, hantar pergi kelas. Baik Tuan, kelas apa tu? Okey. Kelas tu jangan hantar kelas yang advance. Kelas tu kelas yang basic. Macam kelas ajar menulis copywriting. Kelas kalau basic, kalau FBX tu belajar macam mana nak buka akaun, nak set up akaun FBX. Lepas tu nak tekan butang-butang yang basic yang ada, macam mana nak buat akaun, nak buat iklan tu kan.
Dia kelas-kelas yang asas macam tu. Kalau macam kelas buat design pun macam biasa kita dengar buat design guna Canva. Itu pun basic. Dia bukannya pergi buat design gunakan Adobe Photoshop. Yang itu dah advance sebab benda tu tools dia dah kena advance. Komputer biasa pun tak boleh guna. Kena canggih sikit lah dia punya komputer. Tapi dah masuknya kelas yang basic sebab nanti dia akan berkawan dengan orang yang sama level dengan dia. So bila dia dah ada kawan-kawan yang sama level dengan dia, yang ni macam peer pengaruh rakan lah. Kat situ sama-sama dengan kawan dia, mungkin kita tak tahu dia orang jadi partner ataupun dia orang akan sama-sama tolong. Sebab jenis orang sekarang, even saya pun perasan kalau kawan ni pergi apply, nanti kawan ni berkata, kau try lah apply kerja kat tempat aku. Sini best. Dia ada sampai macam tu. Jadi maknanya dia cipta network dia lah. Bermakna menghantar anak kita pergi kelas yang basic. Betul. Kelas copywriting lah, kelas FB Ads yang basic lah, kelas ambil foto menggunakan handphone, kelas buat video menggunakan handphone. Itu pun dah berbaloi. Ya. Dah banyak manfaat selain daripada belajar hal teknikal, dia akan dapat kawan-kawan rakan sebaya. Betul. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itulah perbualan kita pada hari ini dengan Tuan Alif Haikal. Beliau seorang pengamal, practitioner, seorang pengamal digital marketing. Kita akan ada 4 siri. Ini siri pertama. Jadi selepas ini kita akan ada 3 siri lagi di mana kita akan tanya beliau hal-hal teknikalnya pula. Hari ini kita cuma nak tahu ada masa depan ke? jadi digital marketing ni. Dan kalau ada masa depan, lebih kurang masa depannya tu boleh ke ekonomi kita kita enjoy ekonomi yang sangat selesa, sama ada kita hendak terus bekerja ataupun kita hendak masuk ekonomi gig, bekerja dari rumah sebagai freelancer, dan menurut beliau memang ada. Jadi terima kasih banyak-banyak Tuan Alif. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.